Baru sekarang you and drama band baru nak decided to have this kind of concert, sedangkan kalau dari segi repertoire awak, dari segi siapa awak, orang tahu awak ada credibility tu kan. Why now after 14 years kan? 14 years, betul. Ini first kan apa kan? Kalau size konsert yang besar pertama. Sebelum ni yang paling besar kita buat adalah mini konsert Ganti Music bulan Mac yang lepas. Kenapa sekarang dia punya jawapan yang simple ni adalah rezeki lah. Kita memang dah niat. Kita hari tu kita dah start kita punya jelajah malam drama. Kita buat logo yang kecil-kecil je, buat gig semua. Dan niat asalnya memang kita nak habiskan tour tu dengan yang bersaiz konsert. Dan niatnya pun memang nak buat dekat ZEP. Sebab kita pernah perform sekali kat ZEP. Niatnya bulan 10 kan? Niatnya bulan 10. Kemudian kenapa saya kata ceritanya adalah cerita rezeki? Datang Datuk Orange International tanya kita orang macam ini macam doa-doa kita dimakbulkan. Jadi kita orang berbesar hatilah ada Orange International yang sudi bekerjasama dengan kita orang. Dan why now? Jawapannya adalah sebab kita orang sebelum ni masih rasa yang tidak yakin dengan apa yang kita dah lakukan, apa yang kita dah buat. Sebab bila nak buat konsert ni, dia bukan semata-mata kualiti persembahan yang menjadi ukuran dia. Kadang-kadang dari segi marketing dan kadang-kadang dari segi apa-apa yang kita nak war-warkan dan juga konten kita. Dan sebelum ni kami rasa macam belum yakin. Satunya adalah sebab kebanyakan yang kita buat, kita punya showcase, kita pakai duit sendiri. So modalnya baru ada. Tapi kebetulan modal tu tak pakai lah. Sebab kita pakai modal international. Sebab niat asalnya adalah wang kemenangan dekat The Hardest Singing Show tu yang kita nak modalkan untuk kita punya konsert. So maknanya dah disimpan semula. Atau mungkin dengan ada apa penaja ni kan, you gonna give another extra dari segi suntikan kesembahan ke, staging, lighting, bunyi ke apa? Betul. Bunyi dah pastinya kita akan mainkan version-version lagu kita yang fresh, yang baru. Kita rearrange semula. Semua kebanyakannya lagu-lagu lama kita semua kita rearrange semula. Dan kenapa kita namakan dia The Hardest Malam Drama? Sebab kita nak call back persembahan-persembahan yang kita orang dah buat dekat The Hardest Singing Show. So kita gabungkan dua tu. Sebab nama jelajah kita orang jelajah malam drama. The Hardest Singing Show tu lah The Hardest Malam Drama. Dan insyaAllah kita akan call back drum terbalik tu. InsyaAllah kita akan call back nyanyi sambil lompat trampolin. InsyaAllah kita akan call back pijak kaca. Kecuali lipas. Lipas masih dalam perbincangan. Ada yang tak setuju, tapi saya masih open to suggestion. Sebab bagi kawan-kawan rasa tak macam mana rasanya perform di sebelah lipas. Apa tak rushing ke preparation sebulan lebih tu? Ya, agak rushing sebenarnya. Cumanya rezeki kita orang adalah sebab kita orang memang tengah jalan dua tour. So segala dari music side, performance punya side, content punya side, kita boleh kata dah 80% dah. 80% dah, dan kita tinggal kena tancap-tancap je lagi. Dan dia lebih kepada apa yang kita dah ready kan 80% ni kita buat di bigger scale. Itu je. Dan sebulan setengah sebenarnya cukup masa dia, tapi kena kerja keras sikit lah. Berapa lagu dan berapa jam persembahan dulu? Setakat ini lagu yang kita dah senaraikan adalah 21 buah lagu untuk persembahan kita orang. Dan durationnya dalam 2 jam 15 ke 2 jam 30. Apple daripada segi repertoire you kan, kita pernah buat drama band tu ada certain lagu saja yang familiar. Mungkin yang tak familiar tu mungkin you akan buat cover version ke macam mana nanti untuk nak complete the 20 songs tu? Betul, kita ada juga lagu yang kita cover. Antaranya adalah lagu-lagu yang kita perform dekat The Hardest Singing Show lah. Dan kita akan cover juga lagu-lagu hasil tulisan saya. Contoh macam lagu Di Koyak Waktu. Contoh macam lagu Gata. Korang tak pernah dengar version drama band kan? Nanti ada, insyaAllah. So itu yang melengkapkan kita punya 21 buah lagu persembahan kita dengan malam. Ada juga konsert artis lain pada bulan yang sama kan. Jadi dari segi saingan dan juga
sejauh mana keyakinan drama band sendiri dan juga pihak penganjur untuk memastikan konsert ni laris suara tiket? Baik, betul. Kita ada saingan di tarikh yang sama. Kita ada konsert yang besar juga berlaku pada hari yang sama. Cumanya kita satunya adalah soal rezeki lah. Kita yakin dengan rezeki tu dan kita kena kerja keras lebih sikit lagi dekat kita punya promosi, kita punya marketing. Dan satu lagi kita punya kelebihan adalah kita orang tidak mengenakan charge tiket yang terlalu mahal. Kita bermula dengan harga RM79 plus plus sahaja. Sehingga 149. 149. Of course ada standing zone semua kan. Standing zone. Yes. 79 tu adalah standing zone. Okay, speaking of that kan, katalah Overwhelm punya sambutan kan. Zap 3,000 kot next. 2,000 tak sampai 5,000. Okay. So would you consider for another day ataupun macam mana? Kalau sold out dah dia. Sebab selepas hari itu Zap dah tak ada tarikh. Itu je kosong. Itu je ceritanya rezeki tu. Kalau kita orang nak buat sendiri, kenapa Orange International datang dan bantu kita adalah Orange International yang dah lock tarikh tu kat venue tu. Sebab tu kita bekerjasama. Sebab kalau kita orang nak buat sendiri, nak tunggu available Januari tak ada lah. Tahun depan baru ada. Okay, untuk Datuk sendiri, kenapa drama band dan kenapa, I tahu lah tadi you cakap you fans diorang kan, but then again you dah lock benda tu earlier, macam awal. You sebenarnya you lock untuk siapa dan what makes you believe to letak diorang ni untuk mengisi slot tu? Okay, sebenarnya kita mula memang nak cari local band. Cuma I belum decide which local band. Kita dah 2-3 shortlisted kita punya artis. Tapi lepas saya tengok Apple dah menang The Hardest Singing Show tu, tengok diorang pun dah lama, diorang punya lagu FYP, lagu-lagu lama semua memang meletup. So I think it's the right band lah to choose to perform on the day lah. So maksudnya memang yang dalam fikiran you memang local band lah, cuma you tak tahu siapa lah. Betul. So you willing to memang decided untuk dia sebab you tengok dengan performance orang semua ni lah. Ya, betul. How confident you are yang you akan sold out tiket ni? Since diorang ni, dia ada crowd dia sendiri, dia pun ada fan dia sendiri, with the price yang kita offer, dengan ni kita tak kacau market lain pun. Kita confident yang Zap sendiri tu capacity dia around 2004 tu insyaAllah kita boleh sold out. Dengan apa yang drama band ada, dengan apa yang kita launch hari ni, saya rasa it's a good momentum untuk kita jual tiket-tiket tu. Untuk drama band sendiri, adakah konsep Hardest tu cara korang tarik crowd? Betul. Kita orang sentiasa cuba. Ada yang minta ke konsep tu ulang sendiri? Adalah, ada yang dah tengok dan feedback daripada kalau saya jumpa kat luar kan. Dan kita orang memang suka membezakan kita daripada yang lain-lain sebab itu cara kita orang bekerja. Apa yang kita nak bagi, kita kena ada special. So kita rasa macam apa yang boleh membuatkan konsep kita special adalah benda-benda macam ni. Dan kebetulan benda tu dah pernah buat hari tu. So dia berkemungkinan. Kita tahu yang risikonya boleh dikawal. Kita buat. Expectation orang akan tinggi kan pun sebab you dah perform yang apa, that's limitless untuk you dekat Hardest Singer. So for this one, korang yang band lain pun akan terlibat juga kan. So macam mana korang punya preparation to make sure you fulfill expectation orang? Memang you kata you don't care lah orang nak expect macam mana, dan dengan of course orang akan letak hope macam gila ni, diorang mesti akan melompat apa, meraung ke apa yang korang boleh buat lah. So bungee jumping ke. So apa yang Apple nak prepare, especially when it comes together with the band kan? Kalau benda-benda Hardest ni dia akan lebih pada saya yang buat lah. Band agak limited sebab dia orang pegang instrumen. Sangat susah nak buat. Kecuali kalau kita main tipu lah, maknanya dia tak main. Benda tu ada dalam backtrack. Tapi kita tak nak buat macam tu, kita nak main live. So benda-benda Hardest ni kebanyakannya saya lah. Sebab kawan-kawan saya tak berpengalaman buat benda tu. Saya risau. Ajarlah. Jangan kata nak buat lipas. Jangan kata nak buat lipas. Lipas okey. Tapi performance-nya masih di dalam satu unit lah. Bukan saya perform secara solo. Cuma yang benda-benda momen-momen Hardest yang kita nak buat ni mostly saya lah. Cuma yang mungkin ada yang lain-lain kita tak habis bincang lagi. Itulah yang benda lipas tu saya memang Kaca tu boleh kan? Kaca tu boleh. Kaca boleh. Kaca boleh. Semua boleh kan? Pakai boot lah.
Pakai Tak kau jadi kaca. Apple bila nak masukkan elemen-elemen ada sini show macam tadi apa tu drum terbalik kan, definitely dia akan memerlukan kos yang tinggi. Betul. Dan harga tiket pun agak murah berbanding kos-kos itu. Kan? Jadi macam mana dari segi kosnya dan juga preparation semua tu. Kita dah buat kira-kiranya. Bukan kita lah, kita tu Datuk. Kita ada kalkulator juga. Kita dah tekan. Kita dah tekan dengan kalkulator itu. Sebab kita target bukan nak margin yang terlalu besar tu, tidak. Asalkan tak rugi pun okey. Dan asalkan yang datang tu ramai yang mampu. Itu target kita. Dan kita nak bagi persembahan yang experience, persembahan kepada mereka yang lebih ramai, supaya lebih ramai yang mampu dekat price point yang macam tu. So dekat costing, insyaAllah kalau sold out memang kita tak rugilah. Dia kalau tak sold out tu je, tu Datuk lah kot. Apa bila buat konsert ni kan orang akan melihat kepada signifikan bekas-bekas ahli you yang dulu kan, sebab ada sentimental value kat situ. Adakah kemungkinan mereka akan diundang juga ke ataupun datang je lah tengok ke macam mana ke, ataupun tak fikir benda tu? Gitaris lah. Gitaris okey. Gitaris okey. Tak lah, kalau dia nak datang tu okey je. Tak ada masalah kan? So macam Adik pun memang selalu je berkomunikasi dengan dia. Betul. So dia nak tahu okey. Adik pun itu ada komen. Ya, kau pun selalu buat komen kan? Betul. Masih berhubung. Patut soalan ni kau jawab kan? Okey. Kau rujuk dia nanti. Kalau mereka tu tidaklah, kita orang seorang je. Bekas hari kumpulan. Kita berlapis-lapis. Mereka lah. Kita kena mereka kan mereka lah. Pengalaman. Pun nak tanya yang pasal CD ni, dia Okey. lebih unik sebab dia sekarang ni kan jualan album semua dekat pelanggan kita kan. Betul. Untuk CD ni berapa Yang ni unit? kita buat limited dia 3,000 unit sahaja. 3,000 unit saja. Habis tu habislah. Berapa harga buat? RM39 sahaja. Tidak termasuk satu lagu. pengantaran. Dan CD ni just untuk kolektor dah. Apa sekali lagi FYP ni nampak kalau siapa yang aware dengan isu semasa, dia akan tahu dah lagu ni pasal apa, dan juga dia boleh nampak agak clear dalam tweet video tu apa yang cuba pampilkan kan. So memang you mengambil isu tu untuk tegur supaya dia tak berulang ke, ataupun you rasa okay why not, benda ni memang bukan tengah orang semua tahu dan boleh digunakan ke, macam mana pada Apple sendiri? Dia sebab kena dengan jalan cerita lagu yang kita buat. Macam saya cakapkan tadi, kita nak menegur satu situasi yang bagi kita makin lama dia makin parah. Sebab macam saya cakap, ada pemain-pemain yang tahu cara untuk memainkan permainan ini, dan kita sebagai masyarakat sedang dipermainkan. Sebab kadang-kadang orang sengaja je, sengaja buat isu, sengaja, kadang-kadang bukan sengaja pun tau, ada yang plan. Itu dia plan sebab dia tahu yang in return dia akan dapat engagement, dan kat situ dia akan convert menjadi revenue. So permainan itu kadang-kadang ramai masyarakat kita yang tak sedar mereka sedang dipermainkan. Jadi lagu ini kalau dibaca liriknya pun adalah point of view daripada seorang pemain. Lirik asalnya pun, lirik pertamanya pun dah bunyi, aku sudah jumpa cara paling mudah buat duit. Itu, so point of view itu supaya yang mendengar tak perlu berfikir banyak, dia terus faham apa yang kita cuba sampaikan dekat lagu ini. Berkenaan dengan cerita dalam music video ni adalah kita bila kita buat sesuatu seni visual, kita perlukan sesuatu yang jelas, tepat dan nyata. Itu dia. Tapi kita tak sebut nama sesiapa. Itu insya-Allah. Kita macam teguran dia siapa makan nasi tu rasa pedas. Ya, kita sentiasa Pandai kan? Okey, ada lagu lain tak lepas ni macam selepas MYP sebelum kan IL tu, jadi ada lagu lain tak orang kata dalam pembikinan ke untuk berkaitan isu semasa. Isu semasa tak Banyak sangat isu semasa Malaysia Saya sekarang. kata pembikinan lagu je, pembikinan lagu adalah berkaitan isu semasa tu. Setakat ini tidaklah. Jawapan selamanya tidaklah. Cumanya itulah, kalau ada kita rasa
Ada isu yang perlu kita tegur, kita akan tegur. Satunya macam saya cakap lah, kita tegur diri kita dulu. Lepas tu baru kita sampaikan mesej tu kepada masyarakat. Dan itulah dia dah jadi macam kita orang punya jawatan untuk menegur di dalam lagu. Sebab setiap kali ada isu je, pasti ada netizen yang tag saya kat situ. Kira lagi pun macam tajuk-tajuk lagu drama macam pendek-pendek kan memang itu tajuk yang pendek betul. Tepat, jelas dan nyata. Itu kita punya konsep. Kita tak nak terlalu complicated, terlalu berat. Kita nak sampaikan mesej yang berat, tapi dengan cara yang santai, dengan bahasa yang santai. Soalan untuk Dato' lah kan Dato' memang fans drama band kan, apa kelainan grup ni berbanding grup-grup lain untuk tempatan lah? Saya sebenarnya saya a big fan of Scam No One tu, yang selalu busted semua scammer tu. So saya memang page tu saya memang big fan lah dia orang. So because among ni pun ada kawan-kawan kita. So bila dia orang pun cakap ni banyak lagu-lagu ni yang paling berani ni memang drama band je. Orang lain tak ada berani sampai kena ban lah. Pernah kena ban. Dia orang sampai pernah kena ban lah dengan session semua kan. Benar dia. So saya rasa kita nak something yang unik. That's why we choose drama band lah. Yang boleh orang cakap apa, bawa kelainan sikit lah daripada typical group Malaysia ni kan. Selalu kita tengok biasa sangat. Ada harapan tak untuk konsert yang Oktober ni? Itulah harapan saya, harap semua band lah, band members boleh buat ni lah. Bukan apa Apple seorang lah. Saya ingat semua pun kena lompat-lompat nanti apa ada sekali lah lepas ke apa semua. Lompat sampai ceiling ke turun balik ke macam mana kita tengok. Seorang sekor pun jadi. Seorang-seorang ni. Sebab ini bukan konsert Apple kan, konsert drama. Jadi rasa semua kena involve lah. Dengar guys. Kita cubalah tengok apa kali. Mungkin kita nak bawa konsep yang belum ada kat Hades kot, tapi still kita masih ada ruang untuk berbincangkan tu. Mungkin ada satu benda yang kita buat yang kita tak pernah buat. Tak pernah buat lagi. Ada satu lah, tapi dia melibatkan lipas juga. Apple, katalah bila keluar video klip pukul 5 ni nanti, ada pihak yang akan mengambil peluang dan menunggang apa yang awak bawa dalam lagu tu dan juga video klip tu kan. So what you gonna say about that? Kira macam benda yang tak best lah. Maksudnya dia gunakan mungkin meraih simpati dengan benda tu ke. So on your part, apa you punya preparation untuk jawab ni? Baik, kita tak nak menjadi hakimnya. Sebab ada ramai lagi hakim yang menonton di luar sana. So kita dah sebenarnya kita dah jalankan kerja kita. Kita jalankan kerja kita menegur. Dan kalau dia itulah pemain-pemain yang mahir dalam permainan ini, dia tahu macam mana nak buat langkah-langkah yang efektif yang akan membawa keuntungan dekat dia. Jadi apa yang dia nak buat, kita tak boleh kawal. Yang kita boleh kawal adalah apa reaksi kita kepada apa yang dia buat. Itu pesanan asal kita orang kepada masyarakat yang menonton, yang menikmati karya-karya drama band selama ni. Dan kita ingat itu je. Selagi kita tak beri perhatian dekat diorang, lama-lama dia akan senyap sendiri. Dia bukan pilih isu semasa yang itu berbanding yang lain. Kena time tu. Kena time tu. Sebab itu yang paling menggeramkan. Saya rasa Paling terkesan. saya terkesan secara personal sebenarnya. Tapi saya tak kata pasal isu tu lah. Saya kata ini adalah cerita rekaan semata-mata. Cuma bila saya baca berita dan menonton reaksi-reaksi mereka, saya terkesan. Saya rasa macam sangat geram sekali. Dan saya rasa macam sudah tiba masanya untuk kita tulis lagu baru. Bila tu yang idea ni? Sebenarnya kita dah siap lagu ni daripada bulan Januari sebelum kita launch kita punya full album ni. Dan temanya adalah apa yang kita nak tegurkan, isu itu. Ada banyak sebenarnya pemain-pemain social media ni yang menggunakan method itu. So kita nak tegur method itu. Tapi bila isu yang kita sebutkan tadi itu terjadi, kita orang sebenarnya last minute tukar storyline. Instead of ada banyak watak dalam music video ini, kita fokuskan pada dua watak ni. Tapi lagu tu dah siap daripada Januari lah kan? Daripada tahun lepas pun Kita banyak tak kat isu-isu. So tapi itulah Dia dah belum lolos ke?
Itu geram sangat apa disebabkan penipuan ke atau image ke ataupun Apa yang cuba? Paling munafik sekali lah. Dia sangat Agar segala tunggangan yang dilakukan. Itu sebabnya. Lama benda. Adalah lama. Kita hanya geram tu bukanlah tujuannya kenapa kita buat lagu ni, tapi betapa beratnya isu itu yang membuatkan saya rasa tanggungjawab kita untuk teguh. Sebab ada setengah masyarakat kita yang tidak memandang secara berat isu ni. So bagi saya betul-betul bila diperalatkan agama, bagi saya itu sangat berat. Dan kita sebagai umat Islam, kita tak boleh duduk diam sahaja. So ini adalah reaksi kami kepada apa yang berlaku, apa yang dilakukan. Kalau dari sudut netizen tak, maksudnya netizen patut ke biarkan orang-orang macam tu, macam yang menyukai agama dan sebagainya tu, diorang punya video dan sebagainya jadi FYP. Itulah dia, kenapa dia jadi FYP adalah sebab ada engagement. Engagement yang paling banyak datang adalah engagement negatif. Itu maksud saya yang mereka pemain-pemain permainan ini, mereka dah faham benda tu. So kalau kita nak geram ke, nak marah ke, jangan terjemahkan dia melalui ibu jari dan touchscreen tu. So kita diam-diam je, simpan sendiri. Kalau kita faham yang selagi kita tak komen, selagi kita tak bagi engagement tu, dia akan rasa apa yang dia buat tu sia-sia dan dia akan stop. Sebab power tu, itu je yang kita boleh kontrol. Kita tak boleh nak kontrol dia nak buat apa. Kita boleh kontrol apa reaksi kita pada apa yang dia buat. Pada itu kita cakap pasal berkenaan dengan isu ni. Kalau kita lihat macam kabar juga anak-anak dia cakap mungkin dia macam cepat pengaruh. Kan tengah perkara ni, lepas tu ramai yang daripada situ bila ada isu tu mula nasib jadi seorang content creator. Tapi bila jadi seorang content creator tu, ramai yang sampai anak murid sanggup nak drop belajar. Apa yang mungkin boleh bagi teguran pada anak-anak murid seperti itu adalah mencipta satu isu yang berlaku macam apa saja medium yang direzekikan dekat kita, dia adalah atas kita untuk jadikan dia positif atau tidak. Kita yang decide untuk positif atau tidak. Cuma cabarannya sekarang adalah kita punya zaman sekarang ni dah terlalu fast pace tu. Dia bergerak terlalu laju dan dia dah jadi masalah psikologi juga sebenarnya sebab kita terlalu mahu bahasa Inggerisnya instant gratification. Kita nak rasa hasil tu dengan cepat dan sebab tu bila ada content creator yang buat content yang tak berapa nak bermanfaat ni, engagement dia tinggi betul. So bila macam tu anak-anak muda yang menanam cita-cita mungkin nak jadi content creator, dia nampak numbers dekat benda tu dan dia rasa macam oh apa yang dia buat ni betul lah. Itu. Jadi kami sebagai golongan bapa-bapa, kita hadir untuk menegur. Kita hadir untuk menegur. Apa-apa saja pun yang berada di tangan kita, apa-apa saja medium, kita yang decide dia nak jadi negatif atau positif. Sentiasalah pilih positif. Betul. Sentiasa pilih positif sebab negatif tidak akan tahan lama. Tak pernah ada yang negatif dan bertahan dan menjadi punca rezeki yang halal. Bila orang segala isu semasa orang tag aku drama band. Pressure tak sebenarnya? Macam itu yang Michelle tanya tadi, kalau ada orang lain nak buat, oh okey tak, saya okey. Kalau dia datang nak tanya soalan kat saya pun, saya akan share. Saya tunjuk macam mana. Tak adalah tunjuk, tapi macam setakat ni kita orang je yang buat benda tu dan dia mungkin dah menjadi brand, menjadi jenama kepada drama band. Apa yang terpahat di minda masyarakat, yang tukang teguh dari segi lagu adalah drama band. Dan kita orang setakat ni masih boleh menjalankan tanggungjawab tu lah, insyaAllah. Cumanya tidaklah semua isu kita nak jadikan lagu. Kita pilih. Banyak modal. Modal satu hal dan kadang-kadang tak perlu sampai kita besar-besarkan isu. Sebab lagi kita bagi perhatian, lagi dia boleh buat duit sebenarnya. So kita pilih, kita sangat selektif apa yang kita nak sampaikan. Sebab itu kalau macam itu banyak buat
Iya. Itu biasa kalau buat lagu itu memang dalam formasi yang singkat juga ataupun sedikit juga formasi yang agak lama untuk siapkan satu itu untuk isu yang itu sahaja. Tapi kalau kemudian cepat tu berapa lama rasa buat lagu? Cepat. Cepat 2 minit ke? 2 minit adalah itu robot. Paling cepat adalah single solo saya kali tu sejam siap tulis. Lepas tu dalam masa 4 hari 5 hari kita dah siap video semua tu paling cepat lah. Cuma yang sebelum ini kebanyakannya saya akan cuba berhati-hati dalam apa yang saya tulis. Sebab satunya adalah kita tak nak lupa yang pertama sekali kita tahu diri kita, dan nombor dua adalah adakah perkataan-perkataan yang kita tulis, bunyian yang kita tulis tu bermanfaat. Itu dua ni sangat saya beratkan. Cuma kadang-kadang bila rezeki macam yang lagu hari itulah, datang cepat lah. Bila yang lama sikit ni dia akan ambil masa sikit. Tapi kebiasaannya paling lama seminggu paling lama, 1 malam paling cepat. Terima kasih. Terima kasih banyak.